sebentar tadi merupakan keratan-keratan akhbar yang memperlihatkan antara tingkah laku delikuen yang dilakukan oleh individu yang bergelar pelajar ataupun murid. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan delikuensi? Delikuensi merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud terabai. Delikuen ataupun delikuensi hanya membabitkan golongan remaja dan belia. Umumnya, individu yang masih bersekolah yang melakukan perbuatan tidak baik dan melanggar norma masyarakat. Tingkah laku ataupun perbuatan delikuensi ini umumnya dilakukan oleh kanak-kanak di bawah umur serta berada di bawah had umur berkanun yang menyalahi undang-undang. Kanak-kanak di bawah umur yang dimaksudkan adalah golongan remaja yang berumur 18 tahun ke bawah dan melebihi umur 10 tahun. Perlakuan delikuensi juga terbahagi kepada dua jenis, iaitu delikuen jenis agresif dan delikuen jenis tidak agresif. Jenis perlakuan delikuen yang pertama adalah delikuen jenis agresif yang dikategorikan kepada dua keganasan, iaitu keganasan harta benda seperti mencuri dan vandalisme. Keganasan yang kedua adalah keganasan fizikal seperti pergaduhan, merogol dan membunuh. Manakala jenis perlakuan delikuen yang kedua adalah delikuen tidak agresif. Contohnya, penyalahgunaan dadah, minum arak dan ponteng sekolah. Baiklah, kita beralih kepada konsep sekolah. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mengajar. Sekolah memiliki peranan yang penting bagi mempersiapkan kehidupan seseorang anak bangsa. Matlamat sekolah adalah untuk membentuk seseorang individu itu berjaya mencapai matlamat kendiri. Walau bagaimanapun, sekolah juga adalah salah satu persekitaran yang menjadi antara faktor untuk seseorang individu itu melakukan perlakuan delikuensi. Berbagai perspektif yang dapat dikaitkan dengan delikuensi dan sekolah, seperti pengalaman negatif di sekolah. Sebagai contoh, pelajar sering menjadi mangsa buli oleh rakan-rakan, diejek atau diberikan label yang negatif, pernah melakukan salah laku yang memalukan dan sebagainya. Kedua adalah pencapaian akademik, di mana pelajar mendapat keputusan yang tidak bagus dan tiada minat dalam pelajaran. Hal ini akan menyebabkan mereka terjerumus dalam perlakuan delikuensi. Ketiga adalah latar belakang kelas sosial, seperti pelajar yang datang dari kumpulan keluarga yang kurang berkemampuan. Oleh itu, mereka akan melakukan apa sahaja bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka, misalnya mencuri dan merompak. Akhir sekali adalah pengaruh rakan sebaya. Hal ini kerana rakan sebaya sering dilihatkan dari perspektif yang negatif. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya ini mampu mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang individu itu. Perkongsian yang seterusnya adalah tentang teori reaksi sosial. Ini kerana sekolah dan delikuensi boleh dikaitkan dengan teori ini. Apa itu teori reaksi sosial? Teori reaksi sosial adalah masyarakat mewujudkan devian melalui sistem kawalan sosial yang menetapkan atau melabelkan individu tertentu sebagai delikuen, sehingga ia mendorong golongan muda untuk menerima identiti peribadi yang negatif. Teori reaksi sosial juga menerangkan bagaimana tingkah laku delikuen yang berterusan berpunca daripada interaksi dan pertemuan sosial yang merosakkan pandangan minda seseorang individu itu terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh, seorang budak lelaki dianggap delikuen bukan kerana dia melakukan sesuatu yang salah, tetapi kerana orang lain melabelnya sedemikian. Sesuatu perbuatan adalah dianggap delikuen kerana orang lain melihatnya sebagai tidak bermoral atau salah. Contoh kedua ialah seorang pelajar yang pernah melakukan perbuatan delikuensi seperti mencuri, menipu, merompak dan sebagainya semasa masa lampaunya akan cenderung mengulangi lagi perbuatan tersebut kerana masyarakat masih melabelnya dan tidak mempercayainya lagi sebagai orang yang baik dan telah berubah. Sebagai penutup, saya simpulkan bahawa semua pihak perlu berganding bahu dalam membendung dan mengawal tingkah laku delikuensi, terutamanya dalam kalangan remaja atau pelajar sekolah. Ini supaya mereka dapat menimba ilmu semaksimum yang mungkin bagi menjadi seorang insan yang boleh memberikan sumbangan kepada diri,
keluarga, masyarakat dan negara. Kumpulan masyarakat juga perlu mencegah diri daripada melakukan kegiatan salah laku ini. Hal ini sedemikian kerana masyarakat, khususnya mereka yang lebih berusia, perlu menjadi contoh dan tauladan yang baik kepada generasi muda. Oleh itu, janganlah kita melakukan salah laku yang melanggar norma masyarakat maupun undang-undang, kerana ia boleh membawa kita ke kehidupan yang gelap dan menjatuhkan imej tanah air kita sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.